Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wahaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan izin kurnia Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi ditakdirkan berada di tempat yang baik, melakukan sesuatu yang baik. Maka ketahuilah kebolehan dan keupayaan ini bukanlah berlaku secara kebetulan. Semuanya berlaku menurut takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Everything has been scripted. Semuanya telah diskripkan by the best script writer, oleh penulis skrip yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana kita mampu dan berupaya untuk berada di tempat yang baik, tidak perlu untuk kita merasa diri kita ini baik ataupun memandang rendah dan hina kepada yang lain. Sebab yang baiknya itu bukan kita, yang baiknya itu Allah. Kita masih manusia yang begitu banyak dosa, begitu banyak aib, tetapi Allah masih baik dengan kita. Dia mentakdir, mencenderungkan, mengupayakan kepada kita berada di tempat yang baik. Jadi jika mampu dan berupaya untuk berbuat kebaikan, syukur saja pada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah mengizinkan aku datang ke rumahmu. Terima kasih Allah mengizinkan dahiku mencecah sejadah. Terima kasih Allah kerana memberi kelapangan ini, ya Allah. Terima kasih. Sistem dan peraturan Allah yang kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah, if you thanks me, I will give you more. La in syakartum la azidannakum. Tapi sekiranya kamu kufur, ketahuilah sesungguhnya azab aku amat pedih. Baik, syukur. Kalau tak baik, Ustaz, macam mana? Kalau tak baik, balik kepada Allah. Allah Maha Baik. Mana mungkin yang Maha Baik berbuat sesuatu yang tak baik? Mustahil, impossible. Mana mungkin Allah Ta'ala menzalimi kita? Mana mungkin Allah Ta'ala menganiayai kita? Mana mungkin Allah Ta'ala berbuat sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada sebab dan hikmahnya. Maha suci Allah. Jadi kalau kita pegang akan pegangan yang ini, fahaman yang sebegini, insya-Allah kita akan terus kuat untuk kita menghadapi ujian-ujian yang mendatang. Tapi jangan tertipu pula. Kuatnya kita bukan kerana kita kuat. Kita memang tak kuat, diciptakan memang tak kuat. Allah Ta'ala berfirman, khuliqal insan dha'if. Diciptakan manusia itu lemah. Hakikat diri kita ini lemah. Tetapi kuatnya kita bila kita bersama dengan yang maha kuat. Itu je, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulianya kita bukan kerana harta kita. Tidak ada satu pun milik kita. Hidung kita pun milik Allah. Jantung kita pun milik Allah. Mana milik kita maksudnya? Kayanya kita bila kita bersama dengan yang maha kaya. Begitu juga pandainya kita bukan kerana ilmu kita. Bila-bila saja boleh tersilap, tersasar, terlupa. Tetapi pandainya kita bila kita bersama dengan yang maha pandai. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga mulianya kita bukan kerana kedudukan kita. Semuanya dipinjamkan Allah maksudnya. Mulianya kita bila kita bersama dengan apa ni kita salam kubur. Silakan. Mulianya kita bila kita bersama dengan yang maha mulia. If you have God, you have everything. Jika kita bersama Allah, ada Allah, kita ada segala-galanya. Tetapi jika kita memiliki segala-galanya, namun kita tiada Allah, sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk berniat dulu, niat i'tikaf. Sebab untuk nak jadi ibadah, syarat dia mesti niat. Kalau tak niat, dia tak jadi ibadah. Mungkin dia hanya menjadi sekadar adah ataupun adat. Niat apa? Satu niat 700 Allah Ta'ala berikan pahala. Niat i'tikaf, niat duduk dalam majlis ilmu, 2 niat. Niat silaturahim, 3 niat. 7 kali 3 jadi 2,000 sahabat. Tuan-tuan, niatkan yang lain lagi. Siapa yang banyak niat, maka banyaklah ganjaran pahalanya. Duduk sama di tempat yang sama, tetapi berbeza pada pandangan Allah. Sebab Allah Ta'ala melihat jauh di dalam hati kita, iaitu niat kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila sama-sama kita tenangkan hati kita, bawa diri kita kembali kepada Allah, dengan sama-sama kita mulakan dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita pagi ini kita tak ada slide. Sebab komputer ni dia tak ada VGA tu. Jadi insya-Allah ada beli dah ni. Tak mana cari semalam kedai blog tu. Ada hikmah dia. Jadi pada hari ini insya-Allah saya nak bawa tuan-tuan, kita bercakap tentang riya, tentang menunjuk-nunjuk dalam ibadat. Saya jumpa satu hadis yang sebelum ni mungkin kita ambil secara sepintas lalu saja. Ini hadis yang agak panjang tuan-tuan, dan hadis ini amat menakut dan menggerunkan. Jadi kita tengok hadis ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Di hadis ini disebut oleh Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Dia telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, dengan sanad beliau daripada seorang laki-laki, seorang sahabat yang bernama Khalid bin Ma'dan. Jadi nama seorang sahabat ni Khalid bin Ma'dan, yang pernah berkata kepada Muaz. Khalid ni dia jumpa dengan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni kita tahu sahabat yang dekat dengan Nabi, yang sangat dekat dengan Nabi. Jadi kalau dia dekat dengan Nabi ni, dia banyaklah dapat hadis. Dan Abu Hurairah ni dia, walaupun dia tak dekat dengan Nabi, tapi dia rajin mendampingi mereka-mereka yang dekat dengan Nabi. Sebab tu Abu Hurairah antara riwayat hadis yang terbanyak. Jadi Khalid dia jumpa Muaz. Dia kata kepada Muaz, "Wahai Muaz, ceritakanlah kepadaku hadis yang pernah engkau dengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam." Maka berkata rawi hadis, iaitu Khalid bin Ma'dan, kata bila Khalid cakap macam tu, Muaz, berilah hadis, sebutkanlah hadis yang kau pernah dengar daripada baginda. Apa berlaku kat Muaz ni? Lalu Muaz menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti. Menangis sungguh untuk sekalian. Nanti tuan-tuan akan faham sebab apa Muaz menangis. Saya bila Muaz menangis ni saya okey lagi, sebab dalam hadis yang lain, tuan-tuan, hadis yang dahsyat juga, iaitu berkenaan dengan 3 golongan yang awal dihisab, iaitu golongan yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Yang kedua, ahli ilmu, ahli Quran. Yang ketiga, orang yang menginfakkan harta dia. Ini golongan yang awal dihisab, tuan-tuan. Bila ditanya, dia buat kerana Allah, semua menjawab kerana Allah, mencari keridhaan Allah. Tapi jawab Allah, kazzabta, kamu menipu. Tuan-tuan, periwayat hadis ni, bila dia cerita hadis ni, tuan-tuan sekalian, ni Muaz, dia tak ingat siapa perawi dia tu. Pensan dulu. Tanya nak cakap tentang hadis tu, pensan dulu, takut. Tuan-tuan sekalian, kita rasa seronok dengan amalan kita ni. Siap-siap di hari akhirat pula tak ada apa. Bercampur dengan ujub, bercampur dengan hasad, bercampur dengan riya. Ni golongan-golongan yang ni memang syahid mati di dalam Allah, terkenal dengan seorang syuhada. Allah Ta'ala kata, kazzab, kamu menipu.
dan diperintahkan malaikat tarik mereka dalam keadaan muka terlingkup di tanah dan dicampakkan ke dalam neraka, mati yang hina. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi bimbang tuan-tuan sekalian dengan amalan, walaupun dia seorang Nabi tuan-tuan sekalian. Sebab itu dia banyak istighfar. Kita kadang-kadang kita boleh istiqamah tuan-tuan sekalian, boleh buat ibadat, kita dah rasa selesa, dah rasa macam bagus juga aku ni, dia okey dah, lepas ke langit kan, syukur. Tuan-tuan sekalian, prinsip dia, siapa yang rasa selamat dia tak selamat. Siapa yang rasa selamat dia tak selamat. Nabi tak pernah rasa selamat tuan-tuan sekalian. Istighfar 70 kali, ada riwayat ada 100 kali. Nabi tuan-tuan sekalian, kalau kita rasa selamat, kita lebih baik daripada Nabi ya. Kita nak kata apa macam tu, kalau faham macam tu tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan, awak ustaz, agama kita ni suruh duk takut sedia ke ustaz? Duk bimbang sedia ke ustaz? Ya, memang kena sentiasa bimbang dan takut di samping berharap. Tapi tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu, kalau tuan-tuan bimbang dan takut kerana akhirat, kerana Allah, tuan-tuan tenang, tuan-tuan bahagia. Tapi kalau tuan-tuan takut kerana dunia, tuan-tuan sesak nafas tak lepas, jalan buntu, tak dorah. Tuan-tuan saya tak dorah, tahu, tak faham, tak keruan tuan-tuan sekalian. Tapi kalau tuan-tuan takut, bimbang, ya Allah, kau tak terima amalanku ya Allah, jangan kau tak terima ya Allah. Ya Allah, dalam hati Tuhan yang tahu. Tenang, damai, bahagia. Itu bezanya. Simptom sama. Menangis, duduk, nangis. Ada orang menangis kerana dunia, terlesak-lesak, menggetar badan dia. Tapi orang yang menangis kerana akhirat, begitu juga. Menangis air mata laju, mengalir, badan menggeletar. Tapi satu tertekan, satu stres, satu seolah-olah nak mengakhirkan hidupnya, dan satu lagi, ya Allah, terima kasih ya Allah, tenangnya, damainya, bahagianya. Itu beza tuan-tuan sekalian. Kalau kita bimbang dan takut kerana akhirat tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi bimbang, sahabat-sahabat bimbang semua dalam keadaan. Tapi mereka tak tunjuklah, tak payah tunjuk tuan sekalian. Kita suka tunjuk. Belakang cool ya, depan orang Masya Allah, takutnya akhirat. Dia tak payah tunjuk benda yang baik ni tuan-tuan sekalian dengan tunjuk. Ulama kata ibarat kamu menyorok aib kamu, malah kamu lebih takut, lebih menyorok kelebihan kamu daripada kamu sorok aib kamu, supaya tidak diketahui manusia. Tapi kita nak tunjuk, belakang kita tak kisah pun, depan orang kita ya Allah, takut ya Allah. Itu tuan-tuan sekalian, takut-takut terkena penyakit riya tuan-tuan sekalian. Dalam bab baik ini jangan tunjuk langsung. Ada seorang saya dapat cerita bahawa ni tuan-tuan sekalian. Cerita lah tuan-tuan sekalian, tak hadis pun. Dia ada tukang jahit. Zaman berlaku pada satu zaman, dia tukang jahit tuan-tuan sekalian. Dia menjahit, dia ambil upah. Jahitan dia kemas. Bila jahitan kemas, tuan-tuan dia letaklah upah yang sepatutnya dan sekadarnya yang sesuai tuan-tuan sekalian. Tapi dia tak pernah bagi, dia tak nampak bagi, dia tak nampak memberi tuan-tuan sekalian. Ada seorang di hujung jalan tuan-tuan sekalian, dia peniaga daging, penjual daging. Dia setiap hari dia akan sedekahkan daging itu tuan-tuan sekalian. Jadi ada seorang dia duduk berhati kawan ni nampak bagus, pakai jubah, pakai serban, tukang jahit ni, tapi tak memberi tuan-tuan sekalian. Yang seorang ni buat tukang daging ni biasa, dia pakai yang selekeh darah semua, tapi rajin memberi. Dia datang jumpa tuan daging, tuan yang menjahit tu, Tuan saya tahu tuan ada pendapatan yang bagus, tapi saya tak pernah tengok tuan sedekah, tuan bagi berbanding dengan si penjual daging tu. Dia rajin sedekah, rajin nafkah. Apa masalah tuan? Senyap. Tukang jahit senyap, tak kata apa. Dia senyum je, tak kata apa. Tuan-tuan tahu apa berlaku. Lepas tu dia mati. Tukang jahit ni meninggal. Bila dia meninggal, si penjual daging tu tak sedekah dah, tak bagi dah daging. Jadi orang heran nak pasal apa. Jadi orang pergi jumpa penjual daging tu, tuan, kenapa dah tuan tak bagi dah, tuan tak sedekah dah daging? Dia kata sebenarnya yang duk bayar tu si
Si tukang jahit tu, dia yang hantar duit kat aku, tu yang bersedekah kat apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, mat lepas mati baru timbul. Kita kalau macam tu tak apa. Lepas mati baru timbul. Kalau sebelum mati timbul, orang cerita, orang cakap, kita duduk balik senyum sorang-sorang. Kan? Sampai daripada pagi sampai malam bersenyum. Mimpi pun seronok. Nampak sangat. Tuan-tuan sekalian, yang kita cari adalah pujian manusia. Riak batal. Ni tuan-tuan sekalian, ni hadis ni. Menangis. Muaz menangis sehingga aku sangka ia tidak berhenti. Tetapi akhirnya Muaz berhenti daripada tangisannya. Kemudian lalu Muaz berkata, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Muaz, sebenarnya aku mahu menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah. Dan jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, ni Nabi cakap dengan Muaz, kalau kamu dengar hadis ni, kalau kamu jaga dia akan jaga kamu. Maksudnya, dia akan memberi manfaat kepada kamu. Tapi kalau kamu sia-siakannya apa yang aku beritahu ini, maka di hari akhirat kamu tak boleh nak cakap apa-apa, berhujah apa-apa dengan Allah. Kamu dah tahu dah, aku dah sampaikan. Tuan-tuan sekalian, Nabi bercakap dengan Muaz bercakap dengan Khalid bin Ma'dan, dan hadis itu sampai dekat saya. Dan saya dah bercakap dengan tuan-tuan dan puan sekalian, mesej dia sama juga. Kalau tuan-tuan dah dengar hadis ni, tuan-tuan hargai dia, tuan-tuan jaga dia, maka dia akan memberi manfaat. Tapi kalau tuan-tuan sia-siakan dia, saya sia-siakan dia, maka terputuslah hujah kita di hadapan Allah. Berat hadis ni, berat. Wahai Muaz, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu ditentukan pada setiap langit 1 malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni malaikat yang membawa amalan hamba, membawa amalan seorang hamba yang dilakukannya. Amalan tersebut, tuan-tuan sekalian, hebat amalan. Tuan-tuan sekalian, malaikat ni, dia kalau buat baik, dia ambil, catat, bawa naik, catat, bawa naik, catat, bawa naik, tuan-tuan sekalian. Amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari, sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit pertama, mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu, tuan-tuan, malaikat ni dia beza apa? Beza malaikat dengan kita. Malaikat dia diprogramkan. Sebab tu dia kata, kalau kata yang membawa amalan, bawa amalan dia. Kalau yang tunggu tiap sengkakala, dia tunggu masa nak tiap sengkakala. Kalau yang ambil nyawa je. Dia diprogramkan. Sebab itu ketika mana malaikat mempertikaikan Adam sebagai khalifah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tunjuk kelebihan Adam. Adam ni bagi satu, Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia boleh kembang ilmu. Ni tak ada pada malaikat. Sebab tu bila malaikat tengok kelebihan Adam, terus bersetuju untuk tunduk hormat. Apatah lagi itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Iblis tak tunjuk. Iblis, tuan-tuan sekalian, Iblis yang pertama yang mempromosikan resist. Siapa-siapa yang resist ikut Iblis kan? Aku daripada api, dia tak nak. Iblis yang mula maksudnya resist. Dan satu lagi saya nak beritahu, Iblis juga dia yang memperkenalkan yang kita panggil sebagai victim play. Victim play, tuan-tuan sekalian, dia mangsa orang lain yang salah. Ni Iblis mula-mula sekali. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok statement dia, disebabkan kau keluarkan aku daripada syurga, aku akan sesatkan anak Adam. Dia salahkan Allah. Keluarkan daripada syurga, hanya dia yang salah. Tapi dia tak mengaku kesalahan. Disebabkan engkau mengeluarkan aku daripada syurga, aku akan sesatkan Adam. Victim play. Sebab tu jangan kita sikit saya mangsa, saya tak salah. Kita tak salah, orang ni yang salah. Ni Iblis juga.
Dan satu lagi saya nak beritahu teknik iblis. This is special tool. Dia suka guna teknik ni, iaitu dia memberi gambaran kita ni sempurna. Kita, tuan-tuan sekalian, jangan ada dalam hidup kita matlamat kita sempurna. Saya nak beritahu, tidak ada sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya di syurga. Sebab itu tujuan dalam matlamat kita iaitu kecemerlangan saja, cemerlang saja, ihsan, bukannya sempurna. Iblis pandai nak buat bagus, kamu kena perfect tau, buat apa-apa perfect tau. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Tak perfect punya. Dan pada waktu itu, bila kita buat salah, kita buat silap, kita cacat, kita akan murung, kita akan stres, kita akan tertekan. Itu yang dia nak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, matlamat kita bukan kesempurnaan. Takkan sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Berusaha, struggle. Sebab dunia bukan tempat yang sempurna. Tempat yang sempurna iaitu hanya di syurga. Ini yang favorite, yang Iblis guna. Sebab tu ramai orang tertekan, ramai orang I cannot make mistake. If I make mistake, I'm bad. Maksudnya. Sebab tu dia tak berani masuk dengan masyarakat, dia tak berani mencuba. Dia takut salah. Tak, tuan-tuan sekalian. Mencuba itu ikhtiar itu ibadah. Berjaya tak berjaya, that's not our business. Itu urusan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala bukan judge based on success, based on result. Result dia punya. Kenapa dia nak judge based on dia punya? Allah Ta'ala judge based on effort, usaha kita. Kita dah buat yang terbaik. Nabi dah dakwah dah pakcik dia. Nabi dah dakwah pakcik dia. Tapi Nabi pakcik dia tak masuk Islam. Adakah kita kata Nabi fail? Tak. Nabi berjaya sebab dia dah buat apa yang dia betul buat. Tapi result is not his. Result is God. Maksudnya, kenapa kita nak judge? Allah Ta'ala tak judge kita berdasarkan apa yang dia punya. Allah Ta'ala judge berdasarkan apa yang kita punya, iaitu usaha dan ikhtiar. Sebab tu saya beritahu prinsip kita iaitu PDLT. Perbaiki diri, lakukan terbaik. Itu je. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila sampai ke langit pertama, tengok apa kata malaikat penjaga langit pertama. Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, yakni mengumpat. Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas. Sekalian, siapa yang tak mengumpat? Angkat tangan. Tak boleh. Kita semua mengumpat. Mengumpatnya apa? Sebut sesuatu yang saudara kita tak suka. Tak betul. Pasal betul yang nama mengumpat. Kalau salah dia nama fitnah. Mereka kata kita fitnah lagi dahsyat. Benda tak suka. Tuan-tuan cakap tentang peta dia, tentang kucing dia, tentang rumah dia, bukan tentang ibadat dia. Semua yang dia tak suka, nama dia mengumpat. Kita banyak buat ibadat, bangun malam, sujud bangkit sedekah. Sampai ke langit pertama kena tahan, pukulkan balik amalan tersebut ke muka. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa kalau kita orang kita macam kita macam saya takut-takut langit pertama sangkut lagi. Tak lepas. Tak apa kita tengok. Dengan tuan-tuan dengar kata habis yang putus asa apa? Ni aku susah main dengar ceramah kan. Payah tak dengar langsung kan. Dia jadi macam itu pula. Dia jadi ekstrim pula. Dia jadi sama ada ekstrim, tak ada dengar langsung, atau bila dia dengar, dia jadi murung pula. Dia jadi, sebab itu kena kita tengok ni. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Tuan-tuan sekalian, memang ada mengumpat, tapi tuan-tuan sekalian dia selesaikan di dunia ataupun dia meminta ampun dan Allah Ta'ala ampunkan. Sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat
penjaga kebesaran langit kedua. Tuan-tuan sekalian, orang yang buat akhirat, urusan akhirat, solat, sedekah, tapi dalam hati dia ada tujuan dunia, niat dia kerana dunia. Ini tuan-tuan sekalian, kita panggil yang kita sebut sebagai penunggang agama. Tuan-tuan kena hati-hati juga bila sebut tentang penunggang agama ni, tuan-tuan sekalian. Saya duk tengok, bagi saya tuan-tuan sekalian, agama dengan kita tak dapat dipisahkan. Kita dengan agama tidak dapat dipisahkan. Jati diri kita adalah agama. Mula-mula kita lahir, perkataan yang pertama yang kita dengar, azan, kita masuk. Sebab itu kita melihat apa semua daripada sudut agama. Saya tak boleh faham orang kata ni, yang ini jangan kait dengan agama, yang ni tak boleh. Sebab kita cakap kita agama, dengar kita agama, lihat kita agama. Semua yang kita buat, semua bersangkut dengan agama. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau kita guna agama menuju akhirat, dunia akan ikut. Guna agama, saya tak kata tengah agama, tapi kalau kita guna agama, memang kita kena guna agama pun. Guna agama, tujuan akhirat, dunia akan ikut. Tapi ada orang dia guna agama, tunggang agama kerana dunia, akhirat tak ikut. Akhirat tak ikut. Sebab itu bahaya. Kalau kita bawa agama ke akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita bawa dunia akhirat agama, tujuan dunia, akhirat tak ikut. Sebab itu berhati-hati. Okay, baik. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Hebat. Amalan dia penuh cahaya. Para malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takbur. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang takbur dapat melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan diri dalam majlis orang ramai." Langit ketiga, kalau ada takbur sangkut kat langit ketiga. Takbur ni apa tuan-tuan? Takrif takbur iaitu meremehkan kebenaran, menghina, merendahkan orang lain. Itu takrif takbur. Meremehkan kebenaran, merendah dan menghina orang lain. Itu takbur. Kalau ada amalan kita banyak mana pun sangkut pada langit yang ketiga. Ini pun sifat iblis juga. Penyakit yang dibawa oleh iblis juga. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Masya Allah. Hebat amalan ini. Para malaikat hafazah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Maka berkata malaikat penjaga langit yang keempat, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakang dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya." Apa maksud ujub? Ujub ni bahasa Melayu kita takjub, iaitu SS, syok sendiri. Ish, boleh dia bangun malam, susah rasa orang, payah, tak berapa ramai yang boleh bangun ni. Dia rasa syok. Dia boleh main masjid satu, ish, okey, kok macam tak percaya. Jadi dia rasa seronok, dia rasa ujub. Dia tak sangkut dengan Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Patutnya macam tu. Kalau kita boleh buat kebaikan, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Maksudnya minta apa? Memuji Allah, menghargai Allah. Bukannya rasa syok sendiri. Kita bagus, rasa kita hebat, tak tu. Dia sangkut pada langit yang keempat. Baik. Kemudian naik malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Ni ada. Sampai ke mana? Okey. Tadi langit yang keempat. Kemudian naik malaikat hafazah membawa amal seorang hamba sehingga mereka berjaya sampai ke pintu langit yang kelima. Seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar
ke rumah suaminya. Jadi dalam kurungan dia letak apa maksud? Ibarat pengantin yang dihantar ke rumah suaminya, maksudnya berseri-seri amalan tersebut. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, berhenti kamu dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, dan campakkanlah di atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia hasud akan orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam ibadat. Ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasi aku. Hasad ni apa tuan-tuan? Hasad ni iaitu kita nak nikmat yang orang ada hilang. Menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain hilang ataupun berpindah kepada kita. Itu hasad yang ditegak. Tapi ada dua hasad yang dibolehkan. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua keadaan, iaitu mereka yang berharta, kaya dan menginfakkan hartanya. Kita boleh berhasad dengan mereka dengan arti kata kita kalau boleh nak jadi macam mereka, nak jadi lebih baik pada mereka, ada harta dan menginfakkannya. Dan orang yang berilmu yang amalkannya, ini kita boleh hasad, kita nak jadi macam dia ataupun lebih baik daripada dia. Tapi yang ditegaknya bila kita mengharapkan kelebihan dan kenikmatan itu hilang daripada sahabat-sahabat kita, itu yang ditegak. Tapi di sini tuan-tuan bukan dia cakap tentang dunia, dia cakap tentang ilmu dan beramal. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan gaduh tuan-tuan sama-sama orang yang berilmu, tuan-tuan sama-sama orang yang beramal. Apa masalah tuan-tuan? Mungkin ini yang dimaksudkan dengan hadis tadi tuan-tuan, iaitu hasad, dengki. Tak boleh kita tengok kadang-kadang ada kelebihan pada saudara kita. Maka Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasi aku. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba, baginya cahaya seperti bulan purnama. Masya Allah. Daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa, malaikat hafazah berjaya melepasi sehingga sampai ke langit ke-6. Lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut, berhentilah kamu dan pukulkan amalan itu akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia tidak ada belas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan ia merasa gembira dengan yang demikian. Akulah malaikat rahmat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku. Ibadat cantiklah kan? Tapi masalah dengan orang makhluk pula sangkut. Kita senang lenang, jiran sebelah tak ada makanan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang kita tahu, kita tak ambil tanya, tak tanya apa, tuan-tuan, sanggup di langit yang ke-6. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita bukan hamba semata-mata. Bukan hamba semata-mata dalam arti kata hubungan kita dengan Tuhan saja. Bukan. Kita adalah khalifah. Kalau kita sebagai hamba, tuan-tuan, kalau kita ni Allah Ta'ala lahirkan ke dunia, hantar ke dunia sebagai hamba ya, kita tak bergaduh dengan malaikat, dengan iblis. Kita tak bergaduh dengan iblis. Iblis kaki ibadat. Dalam syurga iblis ni kaki ibadat. Tapi kenapa tiba-tiba bergaduh sampai jadi macam ni? Sampai sekarang ni tuan-tuan, iblis dengan Allah bergaduh semua. Pasal apa? Pasal khalifah. Nak nanti Adam jadi khalifah, ada tanggungjawab atas makhluk lain, bergaduh tuan-tuan. Sampai apa yang berlaku sekarang puncanya adalah iblis. Kenapa? Kalau ibadat, iblis tak kacau. Lepas tu tuan-tuan, bila kita lahir ke dunia, kita fikir pasal ibadat. Kita jaga ibadat, kita solat, kita sembahyang kita, tuan-tuan. Dalam kita terlupa tanggungjawab kepada saudara kita, sangkut amalan kita sangkut di langit yang ke-6, tuan-tuan. Ustaz, ada orang tanya, macam mana uzlah khalwat, masuk gua, masuk bukit kosong. Ya bagus, Nabi pernah buat macam tu, tuan-tuan. Tapi bukan selama-lamanya, tuan-tuan. Bukan selama-lamanya. Dan bila hati kita rasa tuan-tuan tertarik kepada dunia, hati kita nampak macam kotor, kita masuk sekejap, berhenti sekejap, menguslahkan diri kita, tuan-tuan. Lepas tu bila dah kuat balik, turun dalam masyarakat balik, amal ma'ruf nahi munkar, macam Nabi buat.
tuan-tuan. Bukan membawa diri saja, tuan-tuan. Sebab kita ada kewajipan lain, kewajipan sebagai khalifah, tuan-tuan. Kalau macam tu senang, kita syok sendiri, duduk ada tingkat berada, kita duduk zikir atau semua, dan sekali kewajipan tak tertunai. Ada orang memerlukan bantuan, kita tak bantu. Akhirnya amalan kita sangkut pada langit yang ke-6, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa-apa pun tuan-tuan sekalian, kita nak jadi apa, tuan-tuan tengok Nabi. Kita tidak boleh jadi lebih takwa dan lebih bagus daripada Nabi. Kalau kita nak jadi ahli ibadat, tuan-tuan sekalian, tengok Nabi macam mana. Dia ahli ibadat, pada waktu yang sama dia juga mesra dengan apa? Sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian, masuk dengan sahabat, membantu sahabat. Itu model dia. Berhentilah kamu dan pukulkan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Ia tidak ada belas kasihan kepada hamba Allah. Ini malaikat langit ke-6, malaikat rahmat. Nak sampai lagi ke-7. Kemudian naiklah pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Amalan itu sembahyang, puasa, nafkah, jihad, wara. Baginya bunyi seperti zikir, seperti lebah, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3,000 orang malaikat. Ya Allah, hebatnya amalan. Kalau dasarkan hadis ni, saya buat kesimpulan tentang malaikat ni, dia apa yang kita amal tentang cukup syarat, tentang dia bawa naik. Tapi nanti Allah Ta'ala yang akan tentukan amalan mana yang dia terima. Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit ke-7. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit ke-7, berhenti kamu dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Mereka beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang. Aku akan menghalang amalan orang yang riak dari sampai kepada Tuhanku. Ia beramal bukan kerana mencari keridhaan Allah, tapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati manusia. Namanya mahsyur. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak melintasi aku. Kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak, dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riak. Sangkut dekat langit yang ke-7. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai langit ke-7 sangkut juga manusia. Tuan-tuan, ni lepas. Kemudian naik pula malaikat hafazah dengan amalan seorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah. Ini tuan-tuan, hebat sungguh amalan. Tapi tuan-tuan dengar hadis ni, saya boleh kata dia punya cerita dia plot twist. Kita ingat boleh sampai lepas langit 7. Okey lah tuan-tuan, lagi dahsyat tuan-tuan. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hamba-Ku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalan tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaku, dan oleh kerana itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknat. Ingat lepas langit ke-7 lepas tuan, lagi teruk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para malaikat tadi berkata apa? Ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Jadi mereka tak tahu. Kau bawa naik ngadat Allah Ta'ala bagi tahu. Bila Allah Ta'ala laknat, maka malaikat juga melaknat. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, lalu Muaz menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku adalah Muaz. Tuan-tuan, kita baca kalau berdiri di depan Rasulullah macam, ya Rasulullah, engkau boleh, ya Rasulullah, hati engkau. Kami, ya Allah, manusia biasa. Mana amalan kami habis? Semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Lalu Rasulullah SAW menjawab, dan saya dengar
Apa yang harus kita buat? Kata Nabi, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Biarlah sedikit pun kau taat apa yang aku suruh kau buat, apa yang aku larang kau tinggalkan. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, yakni ulama, dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Maksudnya kata sekalian, ambillah tanggungjawab. Kalau kita buat salah, mengaku kesilapan kita. Walaupun orang salahkan kita di pihak yang benar, tak apalah kata sekalian, kita ambil tanggungjawab kata sekalian. Jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat, dan jangan engkau menyombong diri di dalam majlis. Nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu, dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seseorang lagi ada di sisimu, dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikan pecah belahkan manusia, maka mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, demi yang mencari akan carikan. Apakah engkau ketahui wahai Muaz, siapakah mereka yang mencari itu? Maka Muaz menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi menjawab, itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang. Maka Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Berat. Kalau Nabi sebut macam itu, kita tak mampu. Muaz tanya, siapa yang mampu nak buat semua itu ya Rasulullah? Dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan itu? Tuan-tuan dengar jawapan Nabi ini, tuan-tuan sekalian, memberi harapan kepada kita, menenangkan kita insya-Allah. Apa kata Nabi? Nabi kata apa? Itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kita kena bergantung sepenuhnya kepada Allah, mencari perhatian Allah, melakukan sesuatu hanya kerana Allah. Itu saja jalan penyelamatnya, iaitu jalan keluarnya. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, kita akan merana. Kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seorang yang banyak membaca Al-Quran lebih daripada Muaz, kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, moga apa yang kita bincangkan ini menjadi ilmu kepada kita, dan bila jadi ilmu kita, dia mengubah tabiat kita, dan moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Yang baik itu pastinya daripada Allah, dan yang tak daripada kelemahan diri sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.